Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasara walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memungkinkan kepada kita untuk menghidup, menghisap dan juga bernyawa dan menyedut udara Allah Subhanahu wa taala ini. Semuanya itu Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan segala-gala makhluk yang lain untuk manusia, dan manusia itu perlu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz akan kongsikan beberapa motivasi tentang kita menghafaz Al-Quran ini. Beberapa motivasi yang dapat membantu kita meneruskan perjalanan kita, rehlah kita, travel kita, mughamarah kita ini dalam menghafaz Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang Ustaz kongsikan ini tidak lain sebahagian daripada ceramah yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid ini, dan insyaAllah kita akan kongsikan bersama, mudah-mudahan memanfaatkan ma'asyiral muslimin sekalian insyaAllah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita menghafal Al-Quran ini? Poin yang paling penting, yang utama yang disebutkan oleh Syekh ialah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghafal Quran ini, motivasinya ialah kita mengikut, mencontohi, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah manusia yang menghafaz Al-Quran, manusia yang bersungguh-sungguh untuk menghafaz wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Buktinya ketika mana Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu untuk kamu cepat menguasai Al-Quran itu. Kamilah, yakni Allah lah, yang menghimpunkannya dan yang mengumpulkan Al-Quran itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua yang boleh kita kongsikan ialah bahawa menghafaz Al-Quran ini ialah ta'assi bis salafi salih, iaitulah kita menuruti ataupun mencontoh, menjadikan salafus soleh itu sebagai suri tauladan kita, di mana para salafus soleh ini mereka menghafal Quran. Kata Ibnu Abdul Bar, talabul ilmi darajatun wa rutabun la yanbaghi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah. Fa awalul ilmi hifdzu kitabillah azza wa jalla wa tafahum. Kata Ibnu Abdul Bar, seorang faqih daripada Morocco, dia mengatakan bahawa ilmu itu ada beberapa darjat dan juga tingkatan-tingkatannya. Tidak boleh satu tingkatan itu kita menyalahi ataupun kita pergi kepada tingkatan yang seterusnya yang sebelum kita melewati tingkatan yang sebelumnya tu. Dia ada darjat-darjatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Siapa yang melewati satu tahap ataupun satu martabat daripada ilmu ini, dia melewati, artinya dia tidak masuk mencontoh, dia tidak belajar satu ilmu itu, tapi dia belajar ilmu yang berikutnya, maka ini setelah dia melanggar sunnah para salafus salih. Dan kata Ibn Abdul Bar, ilmu yang pertama sekali itu ialah hafaz Quran dan memahami Al-Quran. Jadi poin yang kedua ialah kita mengikuti prosedur para sahabat, para salafus salih menuntut ilmu, bahawa mereka menuntut ilmu tu ada banyak. Jadi apa yang mereka belajar daripada awal ialah mereka mula menghafaz Al-Quran, kemudian mula menghafaz hadis, mula menghafal ilmu nahwu dan sebagainya. Itulah cara prosedur SOP para sahabat, para salafus salih untuk menuntut ilmu. Poin yang ketiga ialah hafaz Quran ini muyassarun linnasi kulluhum. Allah Ta'ala memudahkan hafal Quran ini, dan dia tidak berkaitan dengan seorang itu cerdik ataupun seorang itu telah berumur ataupun masih muda. Kerana banyak di kalangan para sahabat, para salafus soleh menghafal Quran ketika umurnya telah tua.
Dan orang-orang Arab juga menghafal, orang-orang Ajam, orang-orang yang bukan Arab juga menghafal. Dan sebahagian mereka tidak tahu pun bahasa Arab, tapi boleh menghafal Quran. Ada yang anak-anak juga yang menghafal Quran. Jadi, apa nak sebut tadi, bahawa menghafal Quran ini telah Allah permudahkan kepada semua manusia. Dan yang penting ialah kita usaha bersungguh-sungguh dan kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keempat yang nak saya kongsikan pada pagi ini ialah bahawa menghafal Quran itu ialah suatu projek yang tidak akan menemu kegagalan. Kerana bagaimana masyarakat muslimin sekalian, apabila kita menghafal Quran, kita mesti telah membacanya jangan banyak kali. Untuk menghafal kita kena bacanya banyak kali. Dan kalau kita lupa, maka yang baca banyak kali tadi telah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita menyebut satu huruf, maka pahalanya 10. Maka kalau kita hafal, dibaca dengan banyak, maka pahalanya dah banyak direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia adalah satu projek yang tidak menemui kegagalan. Kita hafal atau tidak hafal, kita selesai hafal ataupun tidak selesai hafal dan kita meninggal dunia, maka pahalanya telah tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ragu-ragu lagi untuk kita terus meneruskan usaha kita untuk menguasai kitab Allah ini, menghafaz kitab Allah. Dan poin yang kelima, di mana Nabi pernah menyebutkan bahawa yang bermaksud hadis Rasulullah SAW bahawa orang yang hafal Quran itu adalah ahlullah wa khasatihi. Ahlullah wa khasatuhu. Di mana orang yang hafal Quran itu adalah orang yang teristimewa di sisi Allah. Orang yang istimewa di sisi Allah. Jadi takkan kita tak mau jadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan motivasi-motivasi yang Ustaz sebut tadi, yang pertama sekali kita menghafal Quran ini ialah mencontohi Rasulullah. Kita menghafal Quran ini ialah kita mencontohi para salafus soleh dan cara prosedur mereka menuntut ilmu, iaitu dimulakan dengan Al-Quran. Yang ketiga, hafaz Quran ini telah dipermudahkan oleh Allah. Allah Ta'ala menyebut beberapa kali dalam surah Al-Qalam, dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Beberapa kali Allah Ta'ala sebut. Kemudian hafaz Quran ini sama ada kita hafal selesai ataupun tidak selesai, kita telah mendapat pahala. Dan jangan menjadikan dia sesuatu yang boleh menghalang kita daripada meneruskan usaha kita ini. Kerana kita baca berulang-ulang kali itu akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Dan yang kelima, bahawa orang yang hafal Quran ini akan bersama dengan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berikan tempat yang teristimewa di sisinya. Jadi takkan kita nak lepaskan peluang untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.